Saya lihat dan saya boleh katakan terbukti jika kita ada kesungguhan, kita ada kesatuan, kita boleh berjaya melakukan apa yang kita inginkan. Dalam kementerian ini, dengan mudah saya katakan, sepanjang walaupun 3 tahun saya kementerian, saya lihat pada tahun pertama kita pergi, salah satunya kita, antara saya, KSU dan pegawai kanan, kita pergi melawat satu quarters JKR di Batu 3 Ceras. Dan kita janji, kita kata dalam masa 3 tahun kita akan siap banner quarters untuk kaki tangan JKR di kementerian, untuk kementerian ini. Dan alhamdulillah pada bulan harapan, insya-Allah yang amat berhormat Perdana Menteri akan merasmikan quarters yang kita banner untuk kaki tangan ataupun kaki tangan sekolah rendah yang ada dalam kementerian. Itu satu. Kedua, apa tahun lepas bila Parlimen setiap hari, saban hari sering berlaku kebocoran bila hujan. Bila hujannya saya cari ni, siapa nama ni, Aziz. Saya cari pengarah, saya cari Aziz. Saya cari pengarah, setiap kali Parlimen sebelum bersidang saya panggil. Saya pastikan jangan Parlimen tu bila orang nak berucap air kena kepala dia, saya kata. Setiap kali hujan nak pergi cek. Jadi pada tahun lepas ada window yang begitu singkat, lebih kurang 4 bulan untuk kita banner bangunan sementara di Parlimen tu untuk menggantikan bangunan yang sedia ada, kerana bangunan Parlimen itu ingin baik pulih. Bila saya bawa pada kabinet, ramai yang pandang macam percaya tak percaya dia, sebab ini bukan bangunan baru, ini nak ubah suai Dewan Serbaguna, itulah Dewan Badminton, itulah Dewan Perjumpaan untuk jadi Dewan Persidangan Parlimen. Tapi saya percaya, dalam hati saya pada ketika itu, saya penuh percaya, penuh yakin sebenarnya pegawai-pegawai di Kementerian Kerja Raya, pegawai-pegawai di Jabatan Kerja Raya ada kemampuan untuk melaksanakan bangunan Parlimen itu. Sementara itu, maka saya katakan pada kabinet, pasti dia akan siap sebelum sidang belanjawan pada bulan 10. Kalau tak silap, saya rasa saya pun tak ucap kat sini lah. Sudah kena berhenti lah. So Parlimen tak bersidang. Alhamdulillah, keyakinan saya kepada petugas kaki tangan Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya dibalas dengan begitu baik sekali, dan akhirnya bangunan Parlimen sementara itu siap dan mendapat pujian daripada banyak pihak kerana dapat disiapkan dalam masa yang tidak lebih daripada 4 bulan. Saya ucapkan terima kasih kepada petugas-petugas yang bertungkus lumus. Saya sedia maklum ada di kalangan mereka kerja daripada pukul 9-8 pagi sampai pukul 3 pagi kerana kontraktor kerja sampai pukul 4 pagi, dan ada musyarat-musyarat dilaksanakan tak tentu masa kerana keputusan-keputusan perlu dilaksanakan dengan cepat. Ini menunjukkan sekiranya pegawai-pegawai, kaki tangan kita bersatu padu, benar-benar committed, tidak ada yang mustahil yang tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Kerja Raya maupun Jabatan Kerja Raya atau lembaga lebuh raya ataupun CID. Kepimpinan yang baik disokong pula dengan kaki tangan yang baik, itulah hasilnya. Yang mana dalam perjumpaan pertama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan ahli Parlimen pada musyarat, sebelum mulanya musyarat belanjawan Dewan pada bulan September, perkara pertama yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia berpuas hati dengan bangunan sementara yang dibina oleh Jabatan Kerja Raya. Ini yang diungkap oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pencapaian tahniah kepada kaki tangan yang ditugaskan. Oleh kerana pentingnya kaki tangan yang kompeten, kaki tangan yang berkebolehan, sebab itu bila saya menjadi Menteri Kerja Raya pada tahun 2009, antara janji saya kepada kaki tangan dalam perjumpaan bulanan adalah untuk mendapatkan semula pusat latihan bagi kaki tangan Jabatan Kerja Raya yang mana telah diserahkan kepada Ikram pada hari ini. Dan alhamdulillah, ingin saya nyatakan pada pagi ini, pada musyarat kabinet yang baru lalu, pada hari Rabu yang lepas, hari ini 20 hari bulan, semalam 18 hari bulan yang lalu, kabinet telah bersetuju secara prinsipnya Jabatan Kerja Raya mendapat semula pusat latihan mereka di Melaka. Ini janji-janji saya
dalam masa 3 tahun yang saya telah berikan kepada, dan saya telah minta supaya KXU menerajui satu pasukan supaya kalau boleh dapat dipercepatkan dari segi pembinaannya. Saya percaya KSU ni sebagai saya kata orang yang rajin bekerja, hubungan baik sebab dia dulu pun daripada EPU. Saya kata dia mungkin dalam 3 bulan 4 bulan dia boleh selesaikan semua ni. Sebab kabinet telah begitu. Ini maknanya kita mampu. Kita boleh buat kuartus kerajaan, kita boleh buat bangunan parlimen. Masa saya datang Dewan kali pertama, Dewan ni pun kurang. Ini kita tengok hari ni Dewan ni pun ceria. Maknanya kita perlu mewujudkan suasana yang ceria. Akhirnya yang nak bekerja pun rasa seronok datang ke pejabat dan sebagainya. Suasana kekeluargaan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya percaya dengan apabila wujudnya nanti balik pusat latihan ini, dia dapat memberi peluang kepada kaki tangan, terutamanya kaki tangan teknikal untuk diberi latihan. Kerana hari ini mungkin tidak ramai saya lihat tahun 2010, 29, 2008 jumlah yang dapat dihantar untuk buat latihan amat berkurangan kerana ia diselenggarakan oleh pihak luar. Tapi dengan adanya pusat latihan ini kelak di Melaka, saya percaya lebih ramai dapat dilatih. Tapi besok janganlah diswastakan lagi. Yang swasta tuan-tuan, lepas tu minta suruh saya minta yang baru. Janganlah lagi. Hadirin yang dihormati sekalian, saya sebelum saya mengundurkan diri sedikit saya ingin menyatakan sebenarnya baru-baru ini saya juga tertarik untuk menyentuh sedikit isu yang hangat dikatakan di kalangan pejabat awam pada masa kini, iaitu berkenaan dengan syaraan baru perkhidmatan awam SDPA. Masyarakat Jemaah Menteri pada baru-baru ini telah memutuskan bahawa ia perlu disemak ataupun dikaji semula pejabat awam secara keseluruhan bagi membolehkan mereka menerima baik sistem syaraan yang dikenalkan ini. Saya melihat antara aspek yang ditinggalkan dalam memutakhirkan SDPA ini adalah suara pejabat awam itu sendiri. Melalui kesatuan sekerja QPEX, begitu banyak persoalan yang timbul sehingga menimbulkan kesangsian terhadap keikhlasan sistem syaraan yang sepatutnya menambah baik skim syaraan yang terdahulu. Oleh itu saya amat berharap agar isu ini boleh diselesaikan seperti mana juga pengharapan yang amat berhormat Perdana Menteri. Ini kerana kita sedar bahawa pejabat awam dalam negara ini adalah 1.4 juta orang, adalah aset penting bagi memastikan kerajaan terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat. Tetapi lebih penting itu sebenarnya bagi saya hasrat sebagaimana yang dinyatakan, yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan untuk meningkatkan pendapatan pejabat-pejabat awam yang ada dalam negara kita. Dan masa yang sama untuk membolehkan pejabat-pejabat awam yang pendudukan tinggi itu supaya mereka tidak terasa tersisih daripada mungkin orang-orang yang bekerja pihak swasta, GLC dan sebagainya. Walau bagaimanapun, yang lebih penting daripada itu, kerajaan yang ada pada hari ini sentiasa mendengar apabila QPEX dan pegawai-pegawai lain kerajaan merasakan ada sesuatu yang perlu diperbaiki, kerajaan mengambil langkah untuk menangguhkannya kerana mendengar hasrat daripada kaki tangan kerajaan di peringkat bawah dan sebagainya. Tapi kepada mereka pula yang mana yang rasa dah nak dapat dan sebagainya, jangan gundah gelana, kerana apa jua yang akan diberikan kepada pejabat awam pastinya lebih baik daripada yang sebelumnya. Akhir kata, sekali lagi saya merayu kepada semua kaki tangan kementerian ini supaya berpadu tenaga dalam merealisasikan segala perancangan yang dibuat. Kerana contoh-contoh yang saya berikan tadi jelas membuktikan kalau kita bersepadu, kita boleh merealisasikan harapan kita. Jelas kita lihat dari segi extension of time kita berjaya kurangkan. Kalau bangunan-bangunan parlimen kita boleh siapkan, kuartus kita boleh siapkan, beberapa tol kita boleh tutup. Maknanya kalau ada kita mengerahkan keringat kita berfikir bersama-sama, ada banyak jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat yang ada dalam negara kita, menambah baikkan lagi sistem-sistem yang ada pada hari ini, tuan-tuan dan puan.
Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan ini, memandangkan 2 hari atau 3 hari lagi pada mereka-mereka yang bangsa Tionghoa yang akan menyambut Tahun Baru Cina, Hari Raya Isnin. Itu kalau anak bulan kelihatan lah. At least 5 anak bulan. Tak ada. Tak payah, dia kata tak payah, jadi confirm hari Isnin. Saya buat pengumuman kita punya ni Tahun Baru Cina, putuskan hari Isnin, tak berubah. Ya. Jadi saya harapkan supaya Tahun Baru Cina ini dapat disambut dengan penuh rasa perpaduan di kalangan rakyat negara kita ini. Dan kepada rakan-rakan yang ada, rakan-rakan bangsa Tionghoa, boleh mengunjungi selamat Tahun Baru Cina, kongsi pacai. Dan kepada kaki tangan kementerian, mari kita mengemeling tenaga kita, mari kita bekerjasama untuk meningkatkan lagi imej kementerian ini. Kerana sebagaimana saya nyatakan tadi, prestasi kita pada tahun lepas adalah di kalangan 5 kementerian yang terbaik menguruskan keuangan dan sebagainya, dan kita boleh melakukan, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.